Alright. So apabila awak belajar semua malam ni macam mana nak belajar nak pitching kita punya klien kan ataupun kawan-kawan anda, awak nak bantu mereka ada perlindungan takaful percuma. Dalam masa yang sama juga nak bantu mereka untuk dapat pendapatan tambahan kan. So anda pitch mereka lah. So once dia download dia apps Relax Force tu kan, saya punya team akan add mereka dalam satu grup. Yang pertama grup diri Busy Force Fighters lah. So kenapa fighters? Sebab dia tengah fight untuk nak sign up ke tak sign up polisi ni. Okay. So bila kita masuk dalam sign up policy tu, ada kat group description tu, setiap dekat group description tu ada kita punya recording, full presentation yang full punya kan. So dia boleh dengar, and then saya punya team juga akan bagikan cara ataupun flow chart untuk dia untuk buat. Bila dia masuk di group diri Busy Force Fighters tu, apa yang dia kena buat. Dia akan tengok recording tu, and then every Sunday saya nanti akan postkan saya punya schedule lah untuk the following week. Dia tak sama tau. Kalau macam Fakib kita buat sehari Ahad kan. So saya buat hari-hari lain lah. Tapi bila dia join the group diri Busy Force Fighters tu, sama ada dia nak tengok recording ataupun some people dia suka dengar live. Kan dia suka dengar live kan, dia nak tengok live tu macam mana apa semua kan. Nak tanya-tanya soalan ke, so dia boleh saya akan invite mereka ke satu sesi yang live lah untuk yang full briefing punya. Jadi bila dah dengar full briefing tu, sometimes ramai orang kan, ada orang tak bersempatan nak tanya tu, malu nak tanya ke, so boleh join dekat akan join dekat sesi yang macam ni lah. Kita akan buat 2 kali seminggu lah. Tengok macam mana penerimaan macam ni. So untuk minggu ni kita buat malam ni Isnin dengan Jumaat. Alright. So start daripada sesi ni saya akan buat open Q&A lah. Mungkin ada yang tak faham sangat ataupun mungkin saya present laju sangat masa full presentation tu, nak tanya pasal commission system ke, nak tanya pasal Q&A ke kan, apa-apa lah dia punya sistem macam mana dia berfungsi, and then kita akan jawab. Lepas tu saya akan buat satu sesi untuk ajar the simple way untuk kita tahu macam mana nak approach people dalam Busy Force Referral dan bantu diorang ni. Jadi itulah kita punya program malam ni lah. Alright. So sebelum saya start, saya nak open to the question lah. Kalau ada apa-apa yang kurang faham ke, mungkin ada beberapa orang dalam ni dah set sesi privacy dengan saya kan. So saya adjust sikit, tapi hari ni saya open to the floor. Kalau nak tanya apa-apa soalan mengenai commission system ke, sebelum saya pergi ke main topik lah. Boleh unmute kalau Lesi nak tanya. Ada soalan ke? Aziz, ada tak tanya apa-apa Aziz? So far tak ada, clear. Dah clear tu kan. Dr. Aisyah, ada soalan tanya apa-apa tak? Okey, clear. Tak ada soalan. Dr. Akaf. Lama tak jumpa. Ada tadi awal-awal dah masuk kan Dr. Akaf? Ada soalan tak Dr. Akaf? Assalamualaikum. Salam. Okay, sihat dah? Sihat. Cuma ni lah, masih lagi agak slow kita nak promote, nak promote kita punya ni apa ni? Yang nak share ni. Selalu saya stuck kat situ. Okey, boleh lepas ni kita akan ajar Okey, terima kasih. So untuk saya revise tu benda lah yang selalu orang agak macam tak clear sangat pasal referral fee yang kita dapat Referral fee yang kita dapat ni macam saya tunjuk dalam jadual ni kan. So dia ada 2 tau, basic referral fee kat atas dengan bonus kat bawah. Alright. Untuk generasi pertama yang awak sharekan kod tu, referral code awak tu, kan awak akan dapat total 20% tau. 5% campur 15%. So 20% every month tau. For 2 years. And then 5 plus 5, 10% every month for 10% every month for 3rd year and 4th year. So bagi saya itu macam lebih kurang macam ejen takaful tau. Tapi ejen takaful pun tak dapat banyak tu. Kenapa saya kata tak dapat banyak tu? Some ejen bila dia jual polisi klien diorang pun ada kurang kemampuan nak bayar takaful ni. Jadi sometimes after 3 months, 4 months bayar dia akan stop. Tapi dekat dalam program ni kan, bila klien ejen takaful tu stop kan, ejen takaful dapat 4 bulan ya.
nak perit lagi lepas 4 bulan tu, sebab dia stop less than 2 years, scoring mark untuk agent ni akan kurang juga. So tak mudah lah jadi agent. Tapi dalam program ni everyone is earning something lah. Kalau jadi satu referral pun dapat 20%. Basically dah kurang 20% daripada komisen dia kan, polisi dia kan. Jadi kita dah bagi 20% untuk every month for 2 years and 10% untuk third year dan fourth year. Kira besar lah. And then agent takaful biasa tak akan dapat group sales. Sometimes requirement sampai 5-6 tahun pun tak dapat lagi juga sebab dia tak dapat naik pangkat. Tetapi sebagai klien di Busy Force Referral, kita bagi generasi kedua, ketiga, keempat, kelima ni 5% every year for 4 years. Which I think is quite a lot lah. Alright. So part ni mungkin Dr. Alkaf dah lama kan, itu dah bulan berapa, bulan 4 kan. So this is the latest update yang dah matured lah. Will not change anymore lah in the future. Okay. So itu untuk referral fee lah. Jadi next saya nak sharekan pasal rejection lah, rejection kan. Apa ni, kalau kita tengok, saya share satu benda. Ya. Okay. So this is our slide kan. Any more participant je saya tengok participant yang waiting. Alright, so I think dah cukup lah semua orang yang masuk. So kalau kita lihat kan, tujuan utama kita nak buat program BZ Force ni kan, daripada agensi saya adalah sebab kita nak bantu menyelesaikan masalah klien tau. Which is sebelum ni ejen insurans dengan ejen takaful cuma mampu jual dia punya polisi kat top income group ataupun mungkin middle class group yang atas sikit, which is can afford to pay insurance every month lah. Tapi tak siapa pun nak tengok middle class dengan bottom class ni, sebab mereka tahu dia tak mampu untuk beli insurans. Dia pun tak sampai hati nak suruh dia beli insurans kan. Jadi kita tak attack pun, biasanya tak target pun golongan middle class bottom class tu. Which is basically this is the major population dekat Malaysia yang tak mempunyai perlindungan takaful lagi tau. Kan? Sebab kalau kita tengok dalam banyak statistik kan, 85% tiada perlindungan takaful yang mencukupi tau. Mencukupi tu maksudnya, ada orang bila saya tanya, ada polisi takaful? Ada. Tapi sebenarnya dia ambil yang polisi daripada bank RM50 sebulan cover accident saja. So bila meninggal kan, bila meninggal bukan sebab accident, bila dia buat claim tak dapat. So tak cukup lah. Yang kedua tak cukup tu maksudnya dia ada perlindungan takaful, hibah pun ada, kita kena semua ada, tapi tak cukup 10 years income dia. Maksudnya kalau dia meninggal dunia tu mungkin dapat, let's say gaji dia 10,000 kan, gaji dia 10,000 sebulan, tapi dia punya pampasan hibah cuma 100,000 je. So let's say dia meninggal dunia, dapatlah 100,000 tu. Tetapi bila dia meninggal dunia dapat 100,000 tu, 100,000 tu boleh tahan 10 bulan je normal commitment dia, which is tak mencukupi. Sebab apa dia tak ambil lebih coverage yang lebih tinggi yang dia nak mengikut dia punya komitmen bulanan, sebab most of the people tak mampu pun nak bayar sebanyak tu. Even kalau let's say pasangan suami isteri bergaji, doktor gaji 9,000 sebulan, kalau dia nak ambil ngam-ngam, sorry ada orang nak waiting lagi. Okay. Kalau dia ambil ngam-ngam, nak ambil ngam-ngam 10 tahun gaji untuk pampasan kematian yang hibah tu dan juga 5 tahun gaji untuk sakit kritikal tu, gaji dia akan bayar sangat mahal lah setiap bulan. Jadi semua orang tak mampu ambil yang banyak, tinggi. Jadi itulah kita buat program juga. And kalau kita tengok kan, ramai kita boleh bantu tau daripada program Busy Force ni. Especially kita nak bantu ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Kan korang semua akan tanya kan, nak share dekat siapa lah? Nak share dekat siapa kan? Nak share kat ahli keluarga ke, rakan kerja ke? Basically semua orang yang kita ada, kita boleh share. Sebab tu saya kata kalau if let's say anda bekerja part time kan, so anda adalah orang yang paling sesuai untuk join program Busy Force ni sebab anda jumpa ramai orang. Compare dengan orang yang tak kerja ke ataupun suri rumah ke sebab dia tak ada network. So kita bantu semua orang kat sini lah. Jadi so
Okay, sebelum saya go to the next page kan, saya nak tanya Floor lah kan, a few people kan. Saya tanya Haziq lah, Haziq. Itu 2 hari lepas dia ada jumpa dengan saya dekat dekat Zoom kan. So dia ada beritahu a few people yang dia nak offer BZ Force ni ataupun nak offer polisi hibah ni, tetapi jawapan orang kata dah ada apa Haziq? Masa tu okay. Assalamualaikum semua. Masa tu ada tanya member very close friend of mine, tanya macam minat macam ni. Dia kata dia minat, tapi dia kata dia dah ada coverage. So jadi bila ada coverage tu, masa tu tak jumpa lagi Dr. Syami. Masa tu jadi blur lah, tak tahu nak buat apa. Itu ada dapatkan sedikit input daripada Dr. Syami lah, on how we can ribat balik lah kot. Ribat lebih kurang lah. Boleh offer in a different angle lah. Betul. Itu satu lah. Okay, mungkin orang lain ke, Dr. Izan ke, Dr. Izan boleh share sikit Dr. Izan. Dah 2-3 bulan kan. So cuba share dekat orang-orang, mungkin akan ada reject kan. Sometimes kita rasa apa tu, rasa macam tak semangat dah nak buat kan. Saya apa? Kawan saya pun buat takaful juga, masalahnya masanya diorang pun jadi ejen takaful. Tapi benda lain lah, Great Eastern semua tu. Lepas tu bila dia tahu je kita promote, dia macam terus aku nak ambil dah macam tu lah. So dia, yang lain-lain pun cakap dah ambil dah. So ada juga yang staff lain yang saya promote cakap kita mahal, 100 tu pun kira mahal bagi diorang. Sebab sekarang ni semua benda dah mahal kan. So bila pujuk-pujuk dia macam menjadi halfway je. Okay. So itu kan apa tu, kalau let's say terima kasih Dr. Izan So kalau let's say kita tengok ramai orang jawab macam tu kan, tetapi itulah yang dihadapi oleh ejen takaful. Nak jual produk dia susah, and then ramai orang tak nak. Basically bagi saya kan, kalau kita tengok kan jawapan ni biasa lah sebenarnya. Kalau kononnya as ejen takaful, kita akan anggap ini rejection business. So tak apa, kita terima je kan. So go next. Tapi sebenarnya kan, dengan adanya busy force ni, semua rejection ni kita boleh counter balik dengan mudah lah. Basically saya tengok kan ada dua sebab kenapa orang tak sign up polisi takaful. Yang pertama adalah diorang tak ada kesedaran. Diorang tak ada kesedaran untuk ambil perlindungan takaful. Alright. Yang kedua adalah diorang tak mampu untuk beli perlindungan takaful. Macam Dr. Izan cakap tadi kan, ada orang kata 100 tu terlampau mahal kan untuk ambil kan. Dia rasa penting tapi dia kurang berkemampuan. Jadi kita offerkan solusi. Kita tak offer yang plan mampu milik tau. Ada orang kata tak apalah kalau tak mampu beli 100 sebulan, belikan RM50 sebulan. Kan? Kita tak offerkan plan mampu milik itu, kita offer satu solusi untuk bayar polisi takaful diorang. Yang kedua adalah kita bagi kesedaran kepada orang kenapa pentingnya perlindungan takaful ni. Which is saya cuba akan buatlah 1 minggu ni dua sesi untuk bantu orang kenapa perlu lah. Kan macam biasa kan dia kata, nombor 1 tak apa bro, aku dah ada takaful lah. Kan, tapi dia tak tahu pun coverage apa dia ada. Ni agak susah lah kadang-kadang. Kalau let's say kita nak tengokkan polisi dia pun tak nak juga. So dengan busy force kita boleh offer dia income kan. So mungkin dia akan datang, dia nak tahu. Ni polisi yang aku ambil. Oh rupanya dia bayar RM30 sebulan dia kat bank. Which is yang dekat bank tu, siapa yang pernah ambil kan, saya punya pengalaman kan, encounter. So siapa yang pernah buat claim, cuba buat claim, susah sangat nak buat claim. Sebab satu, dia tak ada ejen tau. Yang tak ada ejen. Kedua, dia ingatkan bank tu yang akan bayar. Bukan. Bila dia call bank, bank tu akan suruh company takaful yang mana dia berkolaborasi. Contohnya Maybank dengan Etika, CIMB dengan Aviva. So kena contact company sendiri. So kita kena pergi ke branch tu sendiri, isi borang, settlekan semua kena buat sendiri. So tak ada orang nak guide pun. Mungkin branch tu jauh kan daripada rumah kita. So at last dia tak buat claim pun. Nombor dua dia kata sorry saya dengan isteri dah ada plan hibah ni. So, tapi dia tak tahu pun berapa banyak dia bayar. Satu, mungkin tak cukup. Kedua, kita boleh beritahu dengan dia juga, oh plan hibah yang awak ambil ni bagus kan. Tahniah lah kan. Tapi apa yang awak dapat bila awak bayar plan hibah ni? Kan awak akan bayar setiap bulan kan dapat perlindungan takaful. Tapi nak tak kita offer satu perlindungan takaful yang boleh dapat percuma
dalam masa yang sama boleh jana income daripada polis takaful tu. So kalau kita jawab macam tu kat dia orang kan, dia orang rasa ada ke polisi macam tu kan. So bila dia kata ada lah. So apa ni kita ni revolusi baru dalam industri takaful ni kan. Cuba awak sign up application ni kan. And then aktifkan guna kod saya, nanti ada orang akan follow up awak lepas ni. Tu je, mudah dia. Nanti saya akan datang lah. Saya punya team akan approach dia, masukkan dalam diri Believers Fighters, and then dia boleh attend kita punya kelas juga. Tapi very limited lah dia punya keistimewaan dia. Sebab kita banyak keistimewaan kat diri Boss Champion kan. So banyak sales tu semua kita letak kat situ. Nombor 3 kan, dia kata budget terhad lah. Kau nak aku tambah komitmen lagi. Sekarang sembarang suruh yang naik kan. So sebab tu kita offerkan satu offer yang kita panggil yang Godfather offer tu kepada semua orang. Sebab basically semua orang ada network, semua orang ada nak bantu kan, tapi nak start tu susah kan. Jadi bila dia ada 5 referral, kalau saya tunjukkan itu, kalau semua orang ambil paling minimum 100 pun, polisi dah percuma kan lepas 5 referral kan. Tapi referral fee tu akan masuk lambat tau. Dia kan bukan akan masuk bulan tu juga. So sebab kita akan bayar kepada Zurich Takaful, Zurich Takaful akan proses, dia akan bayar balik kepada agensi saya, buat agensi saya akan bayar kepada klien semua. It takes about 40 days lah, 40 hari. Alright? So that's why kita buat challenge ni. Challenge yang Godfather offer ni supaya bila ada 5 orang je, and of course bulan kedua atau ketiga orang dah percuma dah. Tapi in return kita bagi balik dari segi challenge ni kepada anda semua 1 atau 2 bulan percuma lah yang kita bagi kepada anda lah. So semua orang akan start tanpa modal and then dapat polisi free and then dia akan bayar balik kan. Nombor 4 ni dia kata kami satu keluarga dah bayar takaful lah dekat 1,000. So saya kata dengan dia, kalau saya lah dulu saya diam lah. Kalau saya jadi ejen takaful dulu, bila orang jawab macam ni, saya pun tak boleh nak jawab apa tau. Saya akan diam je. Saya tak boleh jawab apa, saya akan go next je. Tapi dengan diri Believers ni, kita boleh ada banyak cara untuk bantu dia tau. So kita, banyaknya 1,000 kan. Gaji, kalau kita tahu gaji dia berapa kan, sebab dia kan kerja dengan kita kan. So gaji awak pun sebulan 4,000 lebih. Kan? Doktor pelatih ke, doktor yang baru start nak ni ke kan, ataupun engineer ke. Mampu ke nak bayar 1,000 ni kan. Kita macam, so kita, itulah, mesti jawapan dia, itulah beban juga nak bayar. Sebab korang, ingat tau, korang bercakap dengan diorang atas kapasiti sebagai seorang klien tau. Korang bukan nak menjual tau. So korang akan cuma merecommend dia. So korang jangan ada rasa malu lah. So kita, lama-lama nanti bila baru-baru ni saya dijumpa tau, antara ramai-ramai yang diri kelas tu, ada seorang gaji dia lebih kurang dalam 5,000, tak kahwin lagi. Tapi dia ambil polisi dekat 500 sebulan tau. So saya rasa tinggi lah. So saya kata, apa yang kau akan dapat in the future? Let me tell you what will happen to you in the future tau. Bila awak kahwin nanti, awak akan rasa beban nak bayar takaful ni. And then dapat anak, akan rasa beban, lalas awak stop. So all this while awak bayar sia-sia je. Kan? So saya beritahu dengan dia. So ada 2 cara. Satu, awak ambil satu polisi yang paling minimum. Kalau awak nak maintain juga kan yang coverage ni, nak ambil yang paling minimum, and then dapatkan income daripada Busy Force ni, so cover balik yang 1,000 tu jadi percuma. So dapat kurangkan komitmen banyak kan, dapat polisi percuma, satu daripada Busy Force, dapat extra income daripada 5 generasi tu, dapat cover balik. Kalau provided coverage yang dia ada tu memang bagus tau. Tapi bila saya tengok kan, coverage dia pun banyak simpanan dia. So ejen takaful tu dia jual untuk dapatkan sale, so tak ada coverage tinggi pun, cuma banyak simpanan dia. So itu kita boleh provide kat klien kita, kawan-kawan kita lah. So nombor 5 dia kata apa itu plan hibah dan seketika ini, dia tak tahu, dia nak cari plan medical card dia. Macam saya kata sebelum ni kan, plan medical card ni tak perlu sangat ada kan. Sebab kalau let's say kalau memang bajet sangat tight kan, gaji 3,000 sebulan, anak 5 orang, ataupun gaji 2,500 anak 5 orang, so memang tak sampai hati lah nak jual plan medical card pun mahal. Tapi polisi hibah ni pun dia tak mampu juga. Tapi dengan program kita ni kan katakan dia tak payah ambil plan medical card, sebab kalau let's say awak sakit, awak boleh pergi ke private hospital juga, pergi ke government hospital juga. So why not awak ambil satu plan hibah sakit kritikal ni paling minimum RM100 sebulan. Lepas tu bayar apa tu, dapat extra income ni, dapat tambah
dapat tambah pendapatan keluarga juga dalam masa yang sama. Kalau gaji dia 2,000, coverage untuk RM100 sebulan tu dah cukup dah sebenarnya. Untuk cover at least 5 to 10 years gaji dia kalau dia hilang. Nombor 6, nombor 6 kalau kita jumpa kan, dia baru start kerja ataupun dah lama kerja ke, dia kata, oh boleh tak bagi quotation? Tapi dia ambil quotation, satu apa pun dia tak ambil. Dia jumpa survey dia. Sebab dia suka survey kan. Tapi lalu dia pening. Macam mana kan? Tapi kalau saya nak bagi tahu awak semua, plan yang seperti pembahasan kematian dengan TPD atau sakit kritikal ni, kalau awak compare dekat mana-mana 10 takaful company dekat Malaysia ni, semua sama je. Kalau beza pun ada plus minus 5% je. Tapi kenapa dia kena ambil dengan kita? Sebab dia boleh dapatkan polisi tu percuma and dia boleh extra income daripada polisi dia. So saya tak kata polisi Zurich yang awak ambil ni ada special ke tak ada. So sama dia. Sebab guideline ni lebih kurang sama daripada bank negara. Jadi dia punya keperkiraan pun lebih kurang sama juga. 2 hari lepas saya ada satu sesi dengan satu actuarial consultant ni. Dia science actuary kan. Dia lah orang yang kira plan-plan takaful ni kan. So dia kata sama. Dia pun agree lah. Dia kata sama je. Jadi kita punya perbezaan adalah kenapa dia perlu ambil kita on the spot, perlu download apps tu, guna kod anda semua sebab kita boleh dapatkan polisi percuma and dia boleh dapat extra income. Kan? Sama juga nombor 7. Nak makan pun susah. Nak suruh beli takaful pula. Kan? So kalau let's say anda jumpa orang yang macam ni kan, yang betul-betul susah kan. So awak bawa jumpa saya kan. Saya bagi extra apa tu challenge kat dia lah. So mungkin kita akan support dia beberapa bulan kan. As long as dia willing to work hard lah. Work hard tu means find the referral lah. So basically kita akan tengok berapa gaji dia, saya akan bantu lah apa boleh. So kalau awak jumpa referral macam ni, boleh beritahu saya juga. Jadi kita tengok soalan lah. Kalau ada soalan. Assalamualaikum Dr. Syami. Salam Tuan Rifan. Apa khabar Rifan? Baik, Alhamdulillah. Sihat? Sihat. So, boleh saya tambah sikit Dr. Syami? Boleh. Boleh sama Rifan. Okay. So if I may, what I see after bulan 3, start 3 bulan lah. So I rasa the way kita nak approach sebenarnya, saya nampak kita ada 3 main customer avatar lah. Right, daripada you punya rejection ni, saya tengok pun boleh dibagi yang kepada 3 tu. So okay, yang 18 orang dalam ni, agak-agak apa 3 main customer avatar kita yang kita akan jumpa? Boleh tak tulis kat chat? Ni saya akan beritahu jawapan ni. Income, okay. Betul. Lagi 2. Tadi semua dah sebut lah sebenarnya. Dr. Syami dan Dr. Izian pun ada sebut customer avatar dia. Cuma kita tak categorizekan dia lah. Kedua. Saya typekan lah Rifan Boleh. Tak apa, saya jawab lah. Okay. Kesedaran. Dah ada hibah. Okay, betul. Dah ada hibah. Komitmen. Komitmen tu dalam mana? Komitmen tu boleh letak dalam... Okay lah, saya beritahu jawapan lah. Okay, good. Thank you for all the answer. Saya nampak ada 3. Nombor 1, orang yang tak ada takaful langsung, tak ada kesedaran. Right? Tak ada takaful dan tak ada kesedaran. So ni main customer avatar yang Dr. Syami try to target. The M40, the B40 and some of the T20 lah. Yang dah, yang apa? Yang tak ada kesedaran, semua ni lah. Okay, yang tak ada langsung polisi. Right, that's number 1. So cara kita nak approach dia ni pun kita ada spesifik cara untuk approach customer yang tak ada benda ni langsung. Contoh tadi macam rejection yang kata nak makan pun susah, tak tahu macam mana, baru kerja, takut komitmen, kan? So that's that's the rejection yang kita akan dapat melalui satu customer avatar, yang ini dia tak ada kesedaran, tak ada polisi langsung. Right. Okay, nombor 2. Orang yang
nak hasil ataupun dah ada takaful tapi nak kita boleh redirect dia kepada hasil, right? Orang yang tambah income lah. So dia ni mungkin dia dah ada takaful tapi dengan kita punya approach kita boleh tambahkan income dia. This is the second pool. Cara kita approach orang macam ni berbeza juga. Right. Nombor 3 yang I rasa tak ramai orang nampak ialah customer avatar di mana dia adalah seorang agent ataupun dia adalah seorang ex-agent. Right? Yang ni technical sikit tapi you have to be bold. So you have to tell them yang kita punya polisi ni lebih mudah daripada agensi dia dulu. Kita punya polisi ni sekarang, kita punya program ni sekarang boleh buat income sampai 5 generasi. Kita punya polisi sekarang, agensi tak, kita ambil agensi punya markup. Instead of pergi ke agensi, dia dapat kat kita. Kita punya polisi ni kalau kita mati, kita mati, income kita yang kita dah buat 4-5 tahun tu dapat kat keluarga kita. Instead of dapat kat agensi. Right? So kita cut the middleman. So ini saya tengok tiga-tiga ni saya nampak lebih clear selepas kita lancarkan program Diri Busy Force ni lah. Contohnya yang customer nombor 1 tu paling customer avatar nombor 1 tu paling obvious lah, dia tak ada kesedaran, kita try dia bagi kesedaran. That's normal. Macam ejen biasa pun akan nampak orang-orang macam ni. Nombor 2, ejen biasa tak boleh nak offer orang yang customer yang avatar yang nak hasil income sebab dia tak boleh nak bagi hasil income tu. Tapi dengan Diri Busy Force kita boleh offer dia hasil income tu. Right? So ini peluang untuk kita bagi kepada orang yang dah ada polisi. So orang tu rethink balik. Macam mana kita nak ambil, macam mana dia boleh untung ambil dengan kita and dia terminate polisi lama dia ataupun dia continue polisi lama tapi dia tambahkan sikit. Okey, contoh ni ada saya ada contoh macam ada satu doktor, saya tak nak sebut nama ada satu doktor from Sabah. Dia baru je ambil polisi baru. Harga dalam 300 lebih. Baru few months lah. So dia calculate balik, dia kira baik dia ambil dengan Diri Busy Force sebab ada potential income and benda tu sama je lah sebab tak rugi pun, baru beberapa bulan je dia bayar kan. So dia terminate polisi lama dia tu. Terus ambil dengan kita. So you guys boleh nampak kan dengan cara approach yang betul, actually they all sanggup untuk tambah polisi dia. Macam saya sebab macam saya dulu saya ambil dah ada protection tapi saya tambah je polisi saya lah sebab saya rasa income dah naik sikit, so saya mampu tambah 100 lagi, tak ada masalah. Tapi orang yang rasa kalkulatif sikit, kita boleh offer dia benda yang sama dengan dia dapat from other polisi, tapi dengan polisi kita benda yang sama tapi kita boleh tambah potential income dia dan boleh jadi free ataupun boleh dapat income lebih bergenerasi-generasi. Right? Tu customer avatar nombor 2 yang ada contoh pun. Okay, customer avatar nombor 3 yang saya kata technical sikit tapi ini adalah peluang sebenarnya. Peluang you nak cocok yang you tahu, oh dia ni agent, sekarang tak jadi agent sebab tak dapat nak fulfill kriteria ke, tak dapat nak penuhi agensi punya fee, punya ni ke ataupun kecewa dengan agensi lama dia ke, you boleh cakap dengan dia, kita ada offer sekian, you akan dapat sekian dengan kita instead of orang lama dia. Saya ada contoh, saya rasa siapa yang join Diri Busy Force our first kali last week kita buat hari Selasa tu, Datuk Zulkirman lah, saya boleh sebut nama, saya rasa ramai yang nampak kan, dia cakap dia adalah ex-agent dia ex-agent, dia kena terminate because of tak cukup service. Maksudnya dalam setahun dia orang kena maintain 15 orang macam tu. Kalau tak dapat 15 orang minima tu, dia kena terminate and hilang semua income dia tu, hilang habis macam tu. But dengan kita tak perlu pun sampai 15 orang and sangat minima and income tu akan berterusan, takkan beri pada agensi ke apa macam tu. Right? So saya nampaklah 3
customer avatar ni yang actually kita boleh retarget, and saya rasa saya dan Dr. Syami boleh try untuk buat satu macam SOP ataupun funnel. Maksudnya kan, kalau you guys nampak, oh dia ni customer avatar macam mana. Okay, customer avatar yang tak ada polisi lagi and suka reject, tak cukup duit ke apa. Okay, apa kita nak bagi kat dia? Apa yang kita pinpoint the most effective way ataupun the most effective emotional punya jarum untuk cocok dia ni. Customer avatar A ni. Okay, kalau customer avatar B pula yang dah ada polisi ataupun yang nak tambah hasil income, kita cocok dia dengan point apa. And customer C pula kalau dia ni agent ke apa ke, kita cocok dia dengan point-point apa yang perlu. Right? So saya rasa boleh ke Syami kita buat customer avatar macam ni? Boleh. Kita buatkan satu flow ataupun SOP ataupun funnel, soalan ataupun point apa yang kita boleh bagi untuk customer yang jenis customer avatar A, B and C ni. Boleh, boleh. Okay. So saya rasa saya rasa dengan diri Busy Force ni memang orang akan datang dengar lah kalau kita cakap pinpoint yang baik, sebab yang betul sebab it is not just a normal agency macam dulu kalau kita cerita pasal takaful orang semua lari, but this time around orang nak dengar sebab they have something to gain. Right? So I think that's all from me. Apa yang saya boleh tambah tadi tu, hope it may helps you guys lah kalau jumpa rejection and macam mana you nak retarget your audience and funnel yang betul untuk customer avatar yang betul. Okay, thank you. Alright, thank you Dr. Irfan. It's more target approach lah kan. Dr. Irfan punya view tu nak tengok macam mana orang ni macam mana and then how we approach them lah. Okay, so basically apa yang saya buat sebelum ni, saya ambil semua. So saya akan view one by one lah apa yang dia nak sebenarnya and then saya akan suggest. Tapi now we teach to you guys so that korang tak rasa macam down bila orang tak nak download apps ni kan. Saya tambah sikit untuk yang avatar ketiga tu untuk Dr. Irfan kan. So saya tekankan kalau ejen biasa dia dapat 100 klien tahun pertama sebab dia baru jadi ejen kan, so ramai ahli keluarga nak ambil insurans dengan dia kan. Tahun kedua dia tak meet minimum target 15 ke ataupun 12 kan, dia dapat 5 dia kena terminate tau. Dia kena terminate yang 100 klien yang patutnya dapat 6 tahun tu tak dapat dah, stop, akan pass pada upline. Tapi dekat dalam diri Busy Force ni kita ada target juga setahun cuma 4 kan. And then 4 tu kenapa kita bagi 4? Sebab dengan ada 4 korang boleh unlock sampai 5 generasi. Kalau ada 1, 2, 3 korang cuma dapat referral fee direct Gen 1 saja tau, yang 20% tu. Tapi kalau ada 4 kita nak bantu korang dapat sampai unlock sampai 5 generasi. Kalaulah tahun pertama ni anda boleh dapat 100 klien referral kat Gen 1, dia boleh carry forward tahun seterusnya. So maksudnya 100 klien tu boleh tahankan untuk another 25 years. So lama kan? So basically akan dapat ada full commission yang allocated untuk klien. So lagi mudah and lagi senang lah. So that's the difference between diri Busy Force client dan juga ejen takaful biasa. And then untuk avatar ketiga tu juga, kalau tadi kita bercerita more to ex-agent kan, sebenarnya kita boleh bantu ejen takaful juga tau. So kalau kita tengok kawan-kawan kita kan, macam ejen takaful tapi dia sell dia sendu-sendu dia. Alamak takut nak kena terminate kan. And awak offer dia orang diri Busy Force ni. Kan? Kita bukan nak ajak dia jadi agent kat sini tau. Jadi as a client. So tak ada conflict of interest. Untuk dia jadi client dengan agent kat tempat dia. Tetapi bila dia join kita jadi client, saya akan tunjukkan kat dia dan ajarkan dia macam mana dengan jadi client kat kita, sales dekat company lama dia tu akan naik. Tapi saya takkan tekan kat sini lah sebab it's a bit more technical. Boleh set up appointment private dengan saya, just text saya dia and then saya akan beritahu dia macam mana boleh naikkan sales dia. So mesti dia rasa teruja tahu macam mana Busy Force ni boleh bantu dia naikkan sales dia kat company
lain kan. So saya akan ajar dia nantilah. So that's all untuk avatar ketiga tu. Thank you Dr. Irfan. So kita pergi ke soalan sebelum saya pergi next slide. So Dr. Haziq kata, Datuk Haziq kata orang reluctant nak download app sebelum faham apa itu Busy Force. So saya rasa ada dua cara. Yang pertama, invite to the live session yang kita buat seminggu sekali tu, yang saya akan beritahu every Sunday night tu, latest by Sunday night lah. Ataupun awak boleh bagi recording. Recording punya link tu ada dekat ni tau, ada dekat group description anda yang dua-dua ni. Sama ada dekat group champion atau group fighter. So fighter saya bagi dua untuk access yang full recording sebab korang nak share kat korang-korang dengan polisi yang kita offer. Alright. So Dr. Haziq selesai kan. So bila dia dengar dulu, kalau dia interested, and then boleh sign up the apps, dengar live. Sometimes orang tak suka dengar recording kan. So dia pergi live lah. So kalau live pun dia tak ada masa ke ataupun depan beberapa minggu pun, tu just go next je lah. So basically dia tak interested lah. Nombor dua, saya rasa orang tak faham beza PA, medical card and life takaful. Ya betul, ramai orang tak faham. Sebab tu kita kena terangkan sikit-sikit lah. As a client tak salah tau untuk kita terangkan apa itu coverage. So basically anda boleh tengok tau apa yang anda boleh buat, apa yang anda tak boleh buat dekat term and condition dekat apps tu. So clearly menyatakan apakah role as a client and role as a agent. Tapi kalau korang share knowledge korang sebagai client, apa itu coverage, so lagi better lah. So medical card tu, kalau let's say kita masuk hospital, private hospital, dia akan bayar bil hospital kita. So orang selalu panggil income protection tau. Kalau kita tak ada medical card, kita nak dapatkan rawatan ke hospital swasta, income kita lama-lama kita simpan tu terpaksa gunakan habis semua. So tak protect lah. That's why medical tu dia protect income kita. Tapi it's always ada pengganti, which is government hospital. Walaupun lama ke kan, ataupun lambat ke, tapi ada pengganti lah. Tapi untuk life takaful yang hibah death TPD dengan sakit kritikal ni, we call as income replacement. Dia akan replacekan income kita yang hilang bila kita kena sakit kritikal, hilang pekerjaan, hilang gaji. So that's why kita panggil income replacement tau. Jadi tak ada orang pun nak gantikan income kita kalau kita sakit. Tak ada pun hospital kerajaan nak bagikan satu fund untuk kita, tak ada. So this is more important than medical card lah, from what I see lah. Okay. Dr. Ifai kita macam dalam paket, yes. You are not agent, you are client. So tak ada conflict of interest kat situ. Kalau let's say you guys rasa macam korang dapat satu referral fee, orang yang awak refer tu pun ada peluang untuk menerima income juga. So Miracle, kalau lepas klien tu ambil hibah ke dia nak ambil medical card, kita akan dapat commission juga ke? Okay, dalam Busy Force ni, Datuk Mio, kita tak ada jual medical card. Sebab kita nak make it simple supaya kita semua faham macam mana nak explain. Sebab medical card ni dia sangat technical. Company to company banyak ada yang cover, tak cover kan. So macam saya kata tadi, kalau tak ada medical card masih boleh ada private hospital, masih boleh pergi government hospital, tapi kalau hilang gaji tak ada orang nak gantikan income kita. Second, kita target VC yang VC kita nak bantu golongan B40 dengan M40 kan. So diorang ni memang kalau ambil plan medical card tu sangat mahal tau, individual sangat mahal. So lebih baik kita ambil plan yang lebih murah. That's the second reason lah, based on kita punya VC dengan misi kita. So medical card tu kita tak jual dalam program Busy Force lah, tapi kita buat dalam program lain lah. And then ni Muhammad Amirul Card dah ada medical card dan belum ada hibah. Lepas ni saya tunjukkan macam mana kita boleh approach this group of people, how to explain to them. And then macam Datuk Muhammad Amirul Aman dah ada polisi dengan company lain. So nak tanya, perlu ke saya terminate lama lepas join Busy Force ni? Oh, apa ni, nanti dulu kan. So kena tengok dulu betul-betul polisi lama tu coverage dia apa. So kalau coverage lagi better, ada solution lagi better yang kita offer daripada Busy Force ni. Abdullah Tang, yes, work security tu penting. So dua benda lah kita nak buat hasil income ni. Satu bagi saya, satu career progression and sustainability lah. So security tu lagi penting. Dr. Faiz Daud, PA medical card dengan life takaful. So Dr. Faiz, PA tu accident tau. Kalau kita tengok banyak yang plan dijual dekat bank-bank tu, yang RM50, RM30 tu, mainly dia PA. Sebab tu murah, coverage pun besar-besar. Sebab dia cuma bayar pampasan kalau kita accident. Kan, meninggal sebab accident ke, hilang upaya sebab accident ke. And then contohnya dia letak
PA tu let's say 300,000. Alright? Tapi dia accident fracture of femur. Femur tu macam patah tulang peha. Okay? Coverage tadi 300,000 kan? Sorry, saya tak 100,000 kan, coverage 100,000 kan. Dia patah tulang peha. Kalau dia buat claim untuk orang yang ada plan PA ni, tak dapat pampasan sebab dia tak ada hilang apa-apa. Kalau dia meninggal dapat 100% daripada total 100,000 tu. Kalau dia TPD, cacat kekal pun dapat 100%. Tetapi kalau dia patah tulang peha, tak dapat apa-apa sebab tak hilang apa-apa. Tapi kalau contoh dia accident, hilang satu jari, thumb. Thumb ni kalau kira lebih kurang 3% daripada 100,000 tu. So boleh dapat claim 3,000 je. Sebab tu dia murah and then besar. So lain tau. Ada orang ada sampai 6 PA tapi bila dia masuk hospital tak cover sebab tak ada medical card lah. Of course. Tapi dia meninggal dunia sebab stroke ke ataupun serangan jantung ke pun tak dah boleh claim juga under PA ni. So itu beza. Medical card cover untuk bil hospital kalau masuk private hospital, and life takaful ni basically dia pampasan kematian TPD lah. Ini kita boleh tambah sakit kritikal juga. Sebab dia replacekan income kita yang hilang kalau kena sakit-sakit macam ni. Alright. Apa tu, clear tak Dr. Faiz? Abdul datang TB exam perlu tak perlu sebab anda klien saja. Bila anda klien saja tak perlu ambil exam. Exam untuk orang jadi agent je. So bila klien that's why kena ambil polisi. So hasil so kena ambil polisi lah. As a klien kat Busy Force kena ambil polisi je lah. So barulah kita boleh recommend kat orang lain kan. So hasil Busy Force ni yang mana dia mainly cover life takaful lah kalau ikut Dr. Faiz kata. Dia cover pampasan kematian. Kalau meninggal dunia dapat pampasan kepada ahli keluarga. Meninggal dunia semua sakit tau. Semua sakit, semua accident pun semua jenis pun sama tak? So meninggal sebab sakit, meninggal sebab sakit tua ataupun meninggal sebab accident, semua dapat pampasan juga. Amount yang kita letak kat dalam tu. Ataupun hilang upaya untuk bekerja ataupun cacat kekal disebabkan 3 benda tu juga. Accident, sakit tua ataupun sebab sakit kritikal. And critical illness tu sometimes ada chances lagi untuk recover. So, tapi kenapa kita kena ada pampasan sakit kritikal? Sebab sometimes bila kena sakit kritikal kita dapatkan rawatan. So of course dekat hospital kerajaan, kalau kerja kerajaan bila dapatkan rawatan, banyak allowance kena potong kan. So kalau kerja private mostly kena terminate. Kalau kerja sendiri tak boleh kerja langsung lah. That's why kita ada pentingnya pampasan sakit kritikal lah. So life takaful ni sama dengan hibah ke? Overall term tu life takaful tu adalah general term. Hibah ni dia cover pampasan kematian dengan TPD dia. Dua ni orang selalu panggil plan hibah ataupun dalam coverage MLTT pun cover dua benda ni juga. Alright, Dr. Faiz? So soalnya pampasan sakit kritikal orang tak panggil hibah lah. So kalau kita panggil death TPD dengan sakit kritikal ni kita akan guna hibah campur dengan pampasan sakit kritikal. Alright, Dr. Faiz? Clear kan? Alright, so kita go to next session lah. It's a bit simple class. Kalau dia boleh tambah lagi dekat chat lah. Okay, kalau kedua dari segi different perspektif tadi tu overall perspektif kan orang punya rejection kan. Kalau kita tengok orang yang ambil takaful sekarang cuma golongan pertama je. Yang agent tadi kita tengok kan orang yang mampu beli takaful, orang yang mampu bayar dia kan. T20, NB40, N40 tak dapat kan. So diorang ni basically golongan sedar pasal takaful and mampu nak bayar ni. Tetapi 50% golongan pertama ni yang orang agent takaful boleh approach sekarang ni kan. After 5 years kan, saya tengok almost 30% to 40% akan stop polisi diorang. Kenapa? Sebab dia akan stop sebab komitmen dia naik ataupun income dia berkurang. So agent takaful bila dia stop, agent takaful pun tak mampu nak bayar kan polisi diorang kan. So that's why kita boleh bantu golongan ni dengan diri Busy Force ni adalah
by the time dia sign up the polisi yang awal yang hibah dengan kita ni ataupun sakit kritikal dengan kita ni, dia boleh tambah income at the same time. So after 5 years, contohnya total dia bayar untuk suami dengan isteri polisi hibah macam ni kan, dekat 200 sebulan. Tapi dia punya income dah 3,000 sebulan. So kenapa dia nak perlu stopkan polisi hibah dia orang ni? Betul. So golongan pertama ni kita boleh bantu juga. So maksudnya kita boleh fight prospek ni dengan ejen takaful lain dengan better option lah. So takkan ada masalah lah. Alright. Yang kedua ni, golongan kedua dan ketiga ni, ejen takaful sekarang tak boleh nak touch langsung. Macam tadi lah, avatar yang Dr. Ifan buat kan. Diorang ni sedar pasal kepentingan takaful, tapi dari segi komitmen tak mampu nak bayar. Tak mampu nak bayar. Jadi kita offer solution kepada diorang. Cara nak bayar setiap bulan macam mana? By earning the referral fee lah. By doing simple work, just refer the code and then the rest our team will do the job. And nombor 3 ni dari segi income. Dia nak income kan. Ramai orang nak income kan, kalau kita tengok ramai dia buka bisnes, buat bisnes kedai makan lah, and then apa tu nak melabur dekat saham ke ataupun, tapi semua benda tu mempunyai risiko yang tinggi tau. Mesti return dia memang tinggi tapi risiko dia pun tinggi juga. So kalau kita nak offer kat dia orang satu bisnes yang sangat risiko yang sangat rendah, modal cuma polisi takaful yang dia ada kan, yang di mana paling rugi pun dia ambil adalah dia dapat perlindungan takaful kan, adalah program Busy Force ni lah, diri Busy Force ni. So dia boleh dapat satu income sampai 5-6 angka by sharing to 5 referral dia. Jangan ingat bila saya kata refer 5 people, you will get 5 figures income tu, awak ingatkan cuma boleh refer maksimum 5 je. Itu kalau daripada 5 lah potentially. Tapi kalau awak nampak the whole system ni, how it works, how the potential, takkan awak nak refer 5 je. You guys must share more than 5 lah. So that's how kita boleh bantu lah. Nombor 4 ni golongan yang tak ada kesedaran. So a bit susah. Macam mungkin Dato' Aziz kata tadi kan, dia nak download app pun agak reluctant. So boleh sharekan recording kita ataupun invite dekat live session yang saya buat seminggu sekali lah. So see kalau kita boleh bantu dia untuk sedar untuk ambil takaful. Jadi so sebelum ke next slide, kita tengok ni sikit. Kalau dah ada live tak payah ambil hibah. Zatul Helmi. So basically kan, kita gunakan term lah, dari term yang sebenarnya, life insurance dengan hibah lebih kurang sama tau. Tapi selalunya life insurance kita gunakan untuk polisi konvensional, which is polisi yang bukan takaful lah. Dia cover sama juga kematian dengan TPD, tetapi kalau berlaku TPD dia dapat lah. Tapi kalau berlaku kematian, dia takkan ikut penama yang dia letak. Dia kan ikut faraid. Walaupun kita letak 100% isteri kita kan, tapi disebabkan apa itu life punya plan, conventional plan, dia akan ikut faraid. Tapi boleh dia, duit tu akan diberi 100% daripada isteri. Tetapi dari segi hukum halal haram dia, tak halal lah basically. Sebab hukum dia adalah dia kena ikut faraid. Sebab akad masa kita ambil life insurance daripada conventional plan ni adalah kita nak, kalau apa-apa jadi pada aku nak insurance company bayar kepada penama aku ni. Which is akad dari segi tu macam garal, benda tak pasti kan, kita tak tahu bila apa yang berlaku pada kita. Tetapi kalau kita ambil takaful, akad masa kita sign up polisi ni kan, kita nak hadiahkan pampasan kita ni kepada nama hibah yang kita letak tu. So basically dua benda ni sama dari segi coverage dia, tetapi dari segi term dia berbeza lah. Zatul Helmi. Nombor sebenarnya Dato' Amirul Iman, let's say kena critical, perlu bayar monthly commitment ke lagi untuk takaful kat Brisbane ke ada KPS tu. Okay. Selalunya ada satu rider kita panggil waiver. So waiver tu kalau kita ambil dia akan bayarkan the rest of the policy tu lah. Contohnya kan, kita ambil pampasan kematian 500,000, pampasan sakit kritikal 250,000. Okey, sebulan bayar dalam 200. Okey, dalam kes ni kalau berlaku sakit kritikal tak meninggal lagi kan, so dapat 250,000. Tapi bulan-bulan selepas tu still kena bayar kat 200 sebulan sebab tak ada rider waiver.
Tapi kalau let's say ada rider waiver kan, setiap bulan tu tak payah bayar dah. Tapi dia ada conflict of interest kat sini lah. Kalau kita ambil waiver, bayaran bulanan tu naik daripada 200 jadi 230. Ada orang sanggup bayar extra RM30 sebab ada waiver ni. Ada orang tak nak sebab dia nak jaga komitmen dia, tak nak tinggi-tinggi setiap bulan, dia nak ambil yang paling minimum dia 200. Tetapi mana-mana ada betul atau ada salah tau. Tak ada betul tak ada salah lah. Kalau dia tak nak ambil waiver pun tak apalah, dapat 250,000 tu sebulan bayar berapa? Setahun bayar 2,400. Ambil lah duit yang kita dapat tu bayar 2,400. Kalau in case happen lah. Tapi ada orang dia tak nak, dia nak kurangkan komitmen bulanan dia, tak nak tinggi sangat, so dia ambil yang tanpa waiver lah. Alright. Okay, dah jawab terus Dr. Amirul Aiman. Okay. So ada soalan lagi, just post to chat je. Saya move to the next slide lah sebab tak nak lama sangat kan semua orang kan. And then okay, so untuk directly kan, tadi kita just beritahu je kan, orang yang korang kena bagikan ikut avatar yang Dr. Ifan tunjukkan tadi, siapa yang tak ada kesedaran, siapa yang ada income kan. Tapi ini based on the right situation lah. So macam mana kita nak counter ataupun nak beritahu dia as a client kenapa dia perlukan plan hibah ni. Dengan program DDBD Force ni lah, melalui program DDBD Force ni. Sebabnya as client korang macam mencadangkan je lah kepada mereka tanpa jual apa-apa kan. Yang pertama, individu yang baru bekerja. Selalu fikir kan, nak ambil plan medical card ke ataupun plan hibah sakit critical illness ni. And then dia fikir-fikir sampai bila pun tak ambil. Tapi most of the people, saya tengok dia akan ambil plan medical card sebab dia nak masuk hospital swasta, nak ada privacy, which is betul lah. Kan? Tapi kalau tanya saya, macam saya kata tadi lah, kalau tak ada plan medical card pun kita boleh pergi government hospital kan. So which is bagi saya lagi penting ambil plan hibah dengan sakit kritikal lah. Kalau orang yang approach first time tanya saya. Sebab apa? Satu, plan medical card ni mahal. So individu yang baru kerja ni banyak lagi tak settle. Dia tak settlekan, tak kahwin lagi. Mungkin dia tak beli kereta yang sesuai dengan kemampuan dia. Tak ada rumah lagi. Kan? So dia tak ada planning proper lagi. So ambil yang paling minimum tu lah. Kalau dulu sebelum ada DDBD Force ni, saya akan cakap macam ni tau. Oh, lepas awak punya kerja hakiki ni bertambah gaji dan stable, boleh tambah medical card. Tapi this time around, through this DDBD Force program ni, adalah awak ambil satu plan hibah dengan sakit kritikal yang basic pun boleh, tak kisah apa untuk kemampuan awak, earn the referral fee daripada sini, jadikan polisi awak ni percuma. Bila ada extra income daripada plan hibah dengan sakit kritikal ni, boleh ambil plan medical card. So lagi better tak daripada apa saya punya advice sebelum ni, sebelum ada DDBD Force ni. Kadang saya boleh tambah Dr. Syami. Boleh. Menarik. Saya baru nak cakap benda yang sama. Betul. Saya pun nampak angle yang macam tu kalau nak approach orang yang baru bekerja lepas tu dia pening ni, nak ambil medical card ke, nak ambil yang 2-in-1 ke, nak ambil hibah saja ke. So my approach, bukan my approach lah. Saya myself, I ambil asing-asing tau. Medical card lain, life lain. Masa ni tak ada busy force lah. Tapi kenapa saya ambil asing-asing? Sebab lebih murah actually. You ambil asing-asing. Kalau you buat kiraan betul-betul lah. Yang buatkan saya ni, kiraan saya ni, ni si Alwi Adam. Bukan jalan-jalan. Memang dia dah buat kiraan. Saya suruh dia buat. Kalau ambil asing-asing mana yang lagi bagus. So dia cadangkan memang paling murah dan paling banyak coverage. Kira paling optimum ialah you ambil asing-asing. At that point in time lah. Right? So, and sekarang ni kan kita dah nampak dia ada kekeliruan nak ambil medical card ataupun hibah kan. So macam Dr. Syami cakap tadi, kita boleh tolak dia ataupun pinpoint dekat dia yang ambil dulu plan hibah, dapatkan side income, lepas tu baru ambil medical card. Kenapa kena buat macam tu? Nombor satu, sebab you ambil asing-asing lebih murah daripada ambil yang 2-in-1 punya. Nombor dua, murah in terms of coverage dan harga lah, jangan murah ikut harga saja kan. That's number one. Number two, you buat ada potential dapat side income. Tu je you cakap macam tu. Memang insyaAllah boleh close. Okay, tu saja nak tambah. Nombor 3 saya tambah Dr. Ifan. Sila. Better ambil asing-asing sebab medical card ni
kan, dia walaupun plan tu dikata memang takkan naik sampai bila-bila, kan, bukannya stand alone plan tau, tetapi medical card ni after a few years mesti akan naik sebab claim ratio tu tinggi. Maksudnya orang yang claim tu lagi tinggi daripada duit yang diorang terima. So that's the possibility lah. Sometimes ada orang rasa macam naik medical card banyak kalau kita ambil combine kan Aziz naik je medical card ni, nak stop, dia stop. Tapi dia stopkan sekali coverage untuk kematian hibah sakit kritikal, kan rugi. So kalau let's say benda ni berlaku, kita ambil asing, nak stop medical card, stop je lah medical card. Tapi itu selalu coverage yang hibah sakit kritikal ni. That's why assessing tu better lah. Okay, so second. So ada tak dekat di kalangan korang, network korang ni, adakah ketua keluarga yang bekerja seorang diri dalam keluarga je? Which is, saya rasa mesti ramai kan? Apa tu, ayah ada kerja, isteri suami rumah tangga, anak 3 orang ke 4 orang kan? So diorang ni basically memang tak mampu lah nak beli takaful. Nak ambil 100 sebulan pun macam Dr. Izan kata, kalau si kawan-kawan Dr. Izan kan kata ramai yang ejen takaful kan, dia pun tak mampu nak offer. Kalau dia mampu pun, orang tak mampu nak bayar. Kalau dia dapat bagi kesedaran pun, pentinglah ketua keluarga ni. Kenapa ketua keluarga ni penting kan? Sebab bila saya jadi ejen takaful kan, saya terangkan dia, awak kena ambil sebab apa tu gaji awak 2,000 contohnya kan. If something happen dekat awak, sakit kritikal ke ataupun meninggal dunia kan, terus hilang dah income dalam keluarga, habis terus kosong. So siapa nak besarkan anak-anak dengan isteri ni? Nak teruskan kehidupan macam mana? Jadi itu yang kenapa dia ni sangat penting. Tapi dia memang tak mampu nak bayar. Nak makan pun tak mampu, nak apa tu catu kan, apa tu mungkin ayah dia diet sebab nak bagi makan kat anak-anak kan. So apa ni, yang penting anak-anak dapat makan kenyang. Tapi kita boleh offer sikit kebaikan dalam program ni, di mana kalau dia nak cari referral, nak usaha kan untuk tambah income dalam keluarga, kita boleh offer diri busy force tu. Sebab by fast referral dia 100 polisi yang diambil tu dia percuma dah kan. Dia boleh buat kerja hakiki lain, kita akan buatkan kerja untuk dia kan. So that's how kita bantu untuk golongan kedua ni lah. So ada apa-apa soalan, just post on chat This is the last slide lah basically. Nombor 3, keluarga yang mahu jadikan plan medical card sejak dia mereka menjadi percuma. Ataupun macam yang tadi tu yang awal-awal, dia nak ambil plan medical card tapi tak ada modal sebab banyak kan, anak 5 orang, suami isteri, walaupun gaji pun boleh, tapi dia nak ambil satu plan medical card untuk satu keluarga mahal. Lebih baik ambil individu. Jangan ambil family plan lah. Family plan memang murah, tapi after 2 or 3 years dia akan boleh naik berganda-ganda. So better ambil individual plan, tapi nak ambil individual plan ni mahal. So macam mana nak cari modal? Yang atas ni dah ada plan medical card dah. Sebulan bayar dekat 1,000 untuk 3 anak dia dengan suami isteri. Tapi macam ni kita nak bantu dia jadikan percuma. Kita approach dia kata, aku dah ada plan insurans dah, tak nak ambil, dah ada plan takaful tak nak ambil. Tak nak dengar kan. Dia kata, ya ke? Tapi kalau let's say ejen takaful dia tak nak dengar tau. Tapi kalau korang as a client, korang akan dengar. So aku tanya dia, bayar berapa sebulan? Kan? Dengan dia. Dia bayar dekat 1,000 sebulan. Mahal juga kan? So nak tak jadikan 1,000 ni percuma? Plan sejak dia percuma. Macam mana? Kan? So awak dengar recording ni, kalau nak dengar live pun boleh dengar juga. Saya bagi awak satu link kan. So tengok macam mana kita boleh bantukan awak jadikan plan medical card percuma ni. Macam ni lah. Itu program diri busy force lah. Dia ambil yang baru tu, ada 5 referral, dia orang dapat polisi percuma dah 100 tu. So over the time, kalau 5 tu kita develop sampai generasi kedua sampai ke 5, ataupun dia nak cari lagi generasi ke pertama itu sampai ke 6 ke sampai ke 10 ke, of course dia punya income akan naik punya. So secara indirectly boleh cover dah dia punya plan medical card lama tu, tak perlu nak terminate pun. So dia boleh bayar, so tak ada terbeban nak bayar komitmen lah. Same goes macam yang nombor 2 yang bawah ni, dia nak cari modal kan. So start macam yang golongan pertama tadi, ambil satu plan diri busy force yang paling murah ke ataupun yang mana dia mampu, and then ada extra income daripada program diri busy force ni, tambahlah untuk plan medical card untuk keluarga. So mudah kan. So tak ada basically tak ada alasan lagi untuk diorang reject diri busy force ni lah basically for me lah. Nombor 4 kan, suami isteri yang berkejaya. Ni ramai lah. Kalau kita tanya, dah ada polisi hibah dah.
Dia kata, oh dah ada polisi hibah dah, dia kata. Kalau dia kata, saya suami kat sini ada polisi hibah lah dua-dua. Kan? Apa ni, dia kata, oh ya ke? Kan? Kalau ada polisi hibah, baguslah, tahniah kan. Tapi berapa bayar sebulan? Saya suami bayar 100, isteri bayar 100. So total 200 sebulan dia bayar. Uish. Banyak juga kan? 200 kan? So nak tak jadikan komitmen daripada 200 ni jadi 180 tanpa perlu dicari orang pun. Tanpa perlu cari orang kan? Sebab ada orang tak suka kan cari orang kan? Kita macam mana? Kan? Yalah, suami saya dengan korang, refer ke korang. So isteri daftar dengan suami punya kod. So suami dapat 20% daripada isteri dia punya polisi. So dapat jimat RM20 lah. So untung lah 20% daripada total isteri punya polisi. Itu pertama. Kedua, kalau orang tu tak ada langsung, suami isteri tak langsung polisi hibah kan, dah ada plan medical card kan, macam mana kita boleh approach mereka adalah macam ni. Let's see, kita tanya dia, suami tu bergaji berapa sebulan? Dia kata suami tu bergaji dekat RM5,000 sebulan. Isteri pun bergaji RM5,000. Kenapa dia ada perlu plan hibah ni? Sebab satu, total income sekarang ni dapat untuk suami dengan isteri RM10,000 kan, RM5,000 kan. So mereka ni selesa dengan komitmen yang jadi RM10,000. Komitmen RM10,000 tu juga maksudnya income RM10,000, komitmen RM10,000 ni maksudnya campur jadi perbelanjaan, campur dengan simpanan semua. Nak ditakdirkan satu hari kan, salah seorang suami atau isteri ni meninggal dunia ataupun sakit kritikal, hilang gaji RM5,000 tu. So income tinggal RM5,000 kan, tapi komitmen berkurang tak separuh? Tak, sama je. Kan? So macam mana nak cover extra komitmen RM5,000 yang ada ni? That's why dia orang perlu ambil plan hibah ataupun sakit kritikal ni. So bila diagnose ke sakit kritikal, dapat pampasan, so dapat cover income dia yang hilang tu. Nak jadikan best lagi kan, suami ataupun isteri boleh ambil guna kod masing-masing. So boleh kurang lagi 20%. So kalau dia orang rajin lagi buat income keluarga. So suami dan isteri sama-sama cari prospek untuk DDB Reforce ni. So dapat tambah income keluarga jugalah. So that's how we approach orang yang suami isteri yang berkelahi ni, sama ada jadi polisi hibah ataupun tak ada polisi hibah. Nombor 5, individu yang masih belum berumah tangga untuk balas jasa ibu dengan ayah mereka. Ada orang kata kan, dia kata, oh saya ni tak kahwin lagi, tak perlulah ambil hibah-hibah ni kan. Sakit kritikal pun tak perlulah sebab apa tu, saya tak ada isteri dengan anak-anak lagi. Sebenarnya pemikirannya agak silap lah kan. Orang bujang ni basically perlu juga. Sebab contohnya orang bujang tu dah berkejaya, gaji RM3,000, RM4,000, RM5,000 kan. So by right, bila dah berkejaya, dia boleh sumbang balik kepada suami mak ayah dia kan. Kan ada orang selalu bagi duit bulanan ke mak ayah kan, 200 sebulan ke kan. Tapi kalau dia meninggal dunia, dia tak ada dah untuk bayar. So kalau kita ambil satu plan hibah ni, dia ambil plan hibah ni, so dapatlah wariskan pampasan tu kepada mak dengan ayah dia sebagai balas jasa lah untuk ayah dia besarkan dia. Walaupun bukan itu yang mak ayah dia nak, duit tu, tapi at least mak dengan ayahnya serta ubat lah sikit. Kebanyakan mak ayah yang saya tengok kan, bila dia terima pampasan hibahan untuk anak dia yang tak berkahwin lagi ni, dia akan ambil pampasan tu infakkan dekat tempat-tempat yang baik, macam masjid ke, surau ke, supaya anak dia tu dapat pahala yang berterusan. Itu pertama lah kalau dia meninggal dunia. Kalau dia sakit kritikal ataupun hilang upaya untuk bekerja, dia masih hidup lagi tau. Dia tak ada income lah. So dia akan benefited lah daripada pampasan plan hibah yang dia ambil ni. At the same time, through this DDB Reforce, dia boleh buat trade income juga. So that's how we approach this group of people lah, nombor 5 ni. Nombor 6, dia kata, saya dah ada dah, ni golongan T20 lah basically, ataupun M40 yang upper class kan, saya dah ada dah plan hibah ni kan. So kita tanya, susah kadang, kau ada berapa lah coverage? Sebenarnya dia pun tak tahu, dia main tembak dia, aku ada 500,000 lah kan, tapi sebenarnya ambil tak banyak pun. So kalau kita tengok betul-betul, tak cukup pun, mesti gaji je 5,000 kan. By right, coverage untuk pampasan kematian dia adalah 10 tahun gaji tau. Which is 600,000 lah. Kenapa 600,000 tu penting? Kenapa 600,000 tu dikalkulate? Bermaksud, contohnya let's say orang tu dia meninggal dunia pada anak dia umur 10 tahun kan. So dia meninggal dunia and then tinggalkan 10 tahun gaji untuk isteri dan anak dia. So basically seolah-olah isteri dan anak ni boleh meneruskan kehidupan, seolah-olah dia ni ada for another 10 years. So after 10 years tu ataupun dalam tempoh 10 tahun tu ada bagi
peluang lah kat isteri ni nak fikir nak buat apa, nak kahwin lain ke ataupun nak cari kerja lain ke, ataupun kalau dia tak kerja, so dah tak ada kerja, boleh cari kerja ke. So that's why the ideally is 10 years. Sakit kritikal ni by right 5 years tau. Kan? Tapi kita tengok, kalau kita tengok dia setahun je gaji dia. Contohnya dia punya gaji tadi 5,000 kan. So by right 300,000 kan untuk 5 tahun, tapi dia punya coverage untuk sakit kritikal mungkin 50,000 je. Kalau 50,000 ni, kalau dia kena sakit kritikal tahan 10 bulan je. Masuk ke bulan ke-11 ke-12 dia masih tak boleh bekerja lagi sebab sakit kritikal. So siapa nak bayar komitmen bulanan dia? That's why kita ambil 5 tahun gaji, kerana very unlikely untuk orang sakit kritikal ni boleh survive more than 5 years